الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ya, surah ni di muka surat 562. Jadi kita nak bincang satu ayat daripada surah ini, iaitu ayat yang kedua, insya-Allah. Jadi pada yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan mukadimah surah ini dengan perkataan tabaraka. Sebelum tu, tabaraka iaitu melimpah ruahnya keberkatan, kebaikan daripada sisi Allah itu sendiri. Di mana Allah inilah yang berkuasa, biyadihi, yang berkuasa di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya seluruh kerajaan yang ada di alam ini. Dan dia juga bukan sahaja memiliki berkuasa ke atas seluruh kerajaan tersebut, bahkan dia ala kulli syai'in qadir, boleh buat apa saja. Sama ada untuk mengadakan ataupun menghapuskan, mengadakan dan juga menghilangkan. Itulah mukadimah ayat ini menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan tidak ada sedikit pun kekuasaan yang dimiliki oleh mana-mana makhluk dia yang di bawah taklukan Allah. Jadi ayat yang kedua, Allah terus menyebutkan tentang apakah bentuk penguasaan Allah. Allah mulakan dengan satu bentuk penguasaan yang paling unggul. Dalam ayat yang kedua ni, cuba kita tengok sama-sama, kita terjemahkan dan kita bincangkan. Alladhi khalaqa al-mauta wa al-hayata. Yang pertama Allah kata alladhi. Jadi kalau jumpa dalam Quran alladhi ada dekat depan sekali ni. Jadi ini kita panggil dia, dalam bahasa Arab adalah dia sebut badal. Jadi kita boleh tambah dia, terjemah dia iaitu kat sini. Iaitu maksudnya fungsi dia nak mentafsirkan ayat yang sebelum, nak tafsirkan sebuah kalimah kat sebelum dia. Jadi allazi ni ialah dia merujuk pada allazi yang sebelum. Sebelum ni ada allazi tak? Tabarakal. Jadi allazi ni nak jelaskan lagi allazi sebelum. Jadi kita kata siapakah, soalan dia, siapakah yang di tangannya segala kerajaan dan maha berkuasa ke atas segala sesuatu ni? Siapakah dia? Dia ialah ni, iaitu yang, jelaskan lagi. Siapakah dia? Iaitu yang. Daripada ayat 1 tu bawa lagi cerita dia, detail dia pada ayat kedua, penjelas lagi. Siapakah yang di tangannya ni semua kerajaan dan maha berkuasa di atas segala-galanya? Dialah, iaitu iaitu yang pertama. Allah cerita tentang perbuatannya yang utama, iaitu khalaqal mauta wal hayata. Khalaqa maknanya apa? Yang dia telah mencipta. Dia telah mencipta. Inilah salah satu daripada perbuatan Allah yang paling agung, iaitu mencipta. Sebab itulah pada surah Fatihah kita akan baca setiap hari. Surah ni, iaitu penjelasan tentang ni. Sifat ni tertakluk dalam, termasuk dalam di bawah bahagian Rabb. Rabb ni salah satu makna Rabb ialah cipta. Makna utama bagi Rabb cipta. Sebab tu kita baca setiap hari apa? Alhamdulillahi
Rabbil alamin. Alamin. Sebagai pasak untuk kita ingat Allah inilah apa? Yang paling utama, Allah cipta makhluk dia, Allah cipta seluruh alam ni. Jadi dialah yang telah mencipta. Tapi dalam ayat ni nak khususkan apa yang Allah cipta. Allah tak sebut dia cipta alam, tak sebut dia cipta manusia, tak sebut dia cipta langit dan bumi, tapi Allah sebut dia cipta apa? Al-mauta. Dialah yang telah mencipta akan kematian. Dan al-hayata, kehidupan. Jadi Allah mula dengan apa? Dialah yang telah mencipta al-maut wal hayat, kematian dengan kehidupan. Jadi dua perkara ni maknanya Allah mulakan nak jelaskan tentang ayat pertama. Maknanya dua perkara ni paling penting sekali. Kematian dan kehidupan. Mana dulu? Kematian ke kehidupan? Kita buat soalan. Mana dulu kalau kita lah kan? Kita biasa kita ingat mana dulu, mati ke hidup dulu? Yang kita faham, mati ke dulu ke hidup dulu? Saya boleh jawab. Kita tak apa, tak salah pun tak apa. Dia kena buka minda. Al-su'alu miftahul ilm. Soalan ni kunci ilmu. Kunci dia soalan. Buka dengan soalan supaya kita mula fikir. Mana dulu? Hidup ke mati? Mati dulu macam mana tahu mati dulu? Apa dalil mati dulu? Betul. Tapi ada dalil tak? Jadi kehidupan kita sebenarnya mula daripada mati dulu. Lepas tu baru hidup. Betul? Setuju tak setuju? Ke kita hidup sekarang ni lepas tu baru mati? Macam mana yuk? Daripada tiada kepada tiada tu maknanya matilah. Kan? Ya, betul lah tu. Jadi dia cuba buka surah 2. Di sokongan tu tadi, kata-kata yang betul lah. Buka surah 2, surah Baqarah, ayat 29. Ayat 29. 29 ke 28? Betul, ayat 28 ayat 28. Ya dah? Saya tulis ayat tu. Kaifa takfuruna billahi, kemudian kuntum amwatan, kemudian amwatan fa'ahyakum, kemudian summa yumitukum, kemudian summa yuhyikum, summa ilaina ke ilahi turja'una. Ini pentinglah kita tengok balik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni buat soalan kat kita. Kaifa, apa makna kaifa? Kaifa ni soalan, dia soalan ni ada banyak. Kita pun kalau tanya soalan pun ada banyak. Kita tanya soalan sebab hairan. Kita tanya soalan sebab tak faham. Kan? Kita tanya soalan sebab marah, ada juga. Kan? Tak solat lagi, kita tanya soalan sebab apa? Sebab nak marah maknanya tu, bukan nak jawapan. Ataupun tanya soalan, macam mana boleh jadi macam ni? Itu hairan. Kan? Jadi banyaklah dalam balaghah ni bila sebut soalan tu macam-macam jenis. Jadi istifham ada macam-macam, ada istifham ingkari, taubihi, macam-macam lagi. Istilah dia tu dalam ilmu balaghah banyak. Jadi ni soalan ni Allah tanya ni soalan macam mana?
Ni soalan seolah-olah Allah ni nak peli kita, hairan. Hairan dengan sikap hamba dia ni. Dia tanya, macam mana, bagaimanakah takfuruna, kamu boleh ingkar, kamu boleh lawan aku, kalau kamu boleh tak pedulikan aku, okey, kamu boleh bermaksiat kepada aku, itu maksud dia. Jadi bagaimana kamu boleh ingkar kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Macam mana kamu boleh ingkar kepada Allah? Wa kuntum, sedangkan kuntum ni maknanya apa? Apa beza kuntum dengan antum? Kalau saya cakap wa antum dengan saya cakap wa kuntum, ni wa antum, ni wa kuntum, apa beza? Penting ni, nampak sikit je, tak perasan. Ini mana kuntum ke antum? Kalau antum maknanya apa? Kamu kan? Kuntum pun kamu juga, apa beza? Apa elemen yang nak membezakan? Bila sebut antum, kamu ni sekarang ni, kamu yang sekarang kan? Bila sebut kuntum, dulu. Kuntum ni maknanya ada masa dulu. Sedangkan kamu dulu, itu terjemahan sebenar dia. Dalam terjemahan ada tak? Kadang-kadang tak ada. Jadi masalah kita sekarang ni masalah lughah, bahasa. Kita tak mampu nak dapat satu yang mahal dalam Quran lah. Lepas tu kita kena belajar. Jadi bergantung terjemahan tak cukup juga, kena ada ilmu dia. Jadi sekarang ni, bagaimana kamu boleh ingkar kepada Allah? Jadi ni tanya sebab apa? Hairan, pelik sikap manusia. Jadi sekarang ni kalau kita sikap macam ni, kita kena rasa malu. Bila Allah tanya, bila kita baca, kalau kita macam ni, patutnya kita rasa tebal muka, malu. Okey? Macam mana banyak perintah Allah kamu boleh buat tak tahu je. Kufur ni termasuk macam tu. Buat tak peduli, buat tak tahu termasuk juga. Jadi bagaimana kamu boleh ingkar? Sebab itulah dalam bahasa Arab, kata nama ada dua. Satu nama dia ma'rifah, isim ma'rifah. Satu lagi isim apa? Isim nakirah. Isim ma'rifah kata nama khas, benda ni kita tahu. Isim nakirah kata nama am, jera, tak tahu, terlalu random sangat. Daripada perkataan nakirah tu sebenarnya daripada mana? Daripada perkataan ni, kafarah lah, ingkar. Jadi termasuk buat tak tahu je apa yang Allah dah cakap, termasuk kekufuran. Ya, termasuk. Bahasa bagi kita memahami macam itulah. Termasuk apa? Macam mana dia boleh peduli yang bukan Tuhan punya, bukan main, tiba-tiba yang Tuhan punya dia buat, dia tak belakang, betul tak? Ya, itu termasuk ni. Jadi Allah pun pelik kat kita. Macam mana WhatsApp kamu baca beria-ria, nak faham semua bahasa penting, yang aku punya ni, macam mana kamu boleh kufur sampai macam tu? Wahai manusia, dia cipta kamu ke yang kamu duduk puluhan ni? Yang cipta kamu aku punya dekat sini. Kenapa kamu tak ambil berat kat aku punya? Jelas? Jadi Allah pelik tak? Allah pelik dengan manusia ni. Okey. Jadi kaifa takfuruna billah, macam mana kamu boleh kufur dengan Allah macam tu sekali? Sedangkan dulu kamu ni siapa? Kamu ni tak ada apa-apa. Kamu siapa? Amwatan. Kamu dulu mati, maknanya apa? Masa kamu tak wujud dulu, kamu dalam alam roh, kamu mati. Itu maksud dia. Jelas? Macam mana nak faham lagi ayat ni? Kita dulu tak wujud, mati dah hina. Buka surah Al-Insan. Surah 76 ayat pertama sekali. 76 ayat 1. Okey. Muka surat 578. Surah ni simpan, nanti kita buka balik. Saya nak jelaskan lagi dalam. Amwatan ni maksud dia, Allah tunjuk kita ni dulu hina. Okey. Surah 76, surah Al-Insan. Jadi surah tu, surah apa? Siapa nak kenal diri dia, buka surah Al-Insan. Tadabbur surah Al-Insan. Itulah kita. Okey. Kita baca surah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu maksud dulu tu. Faham ah? Kuntu ni maknanya apa tadi? Dulu kamu dulu. Sebelum kamu sekarang macam ni, kamu dulu siapa? Allah kata kat situ. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada setiap insan itu hinun saat ketika mana minad dahri daripada jangka waktu yang panjang. Apa maksud tu? Hinun tu waktu yang singkat, dahrun tu waktu yang dah berlalu panjang. Apa dia? Jadi kita ni sekarang hidup, kita dah berapa tahun? Ada orang dah hidup contohnya berapa? 50, 40 ke, dan dia rasa apa? Megah tak dengan kehidupan dia? Ya, dia rasa sebab dia rasa macam dia senior kan. Dia dah hidup dengan macam-macam dia ada, dia megah. Betul? Jadi sekarang ni Allah kata, hinun. Kamu ni baru hidup singkat je 50 ni. Kamu duduk kat tempat ni yang dah ada super senior dulu daripada kamu. Berapa umur tempat kita hidup? Contohnya lah orang ni baru masuk sini, Masjid Talang ni. Tiba-tiba nak lagak macam dia dah. Orang lama-lama dulu dah tak ada, jadi dia berlagak macam dia lah. Masjid ni dah berapa lama ada? Lama lagi kan? Jadi dia tak patut berlaku macam tu. Sebab lagi ramai lagi orang yang lebih dulu daripada lebih lama lagi dah, yang tak pun sombong macam dia. Boleh faham? Jadi hinun ni, kamu umur macam ni. Umur dunia yang kamu duduk ni berapa? Kita pun tak tahu berapa lama dah dunia ni ada, dan berapa ramai manusia yang lebih panjang umur daripada kamu yang dah duduk dan dah tak ada dah pun. Itu Allah kata. Jadi manusia ni baru sikit je, dia dah mula perasan, cepat dia sombong dengan Tuhan dia. Jadi bukankah kamu dulu ketika mana waktu yang singkat je kamu hidup ni, dulu mana dunia ni dah berlalu lama dah. Kamu tak wujud pun. Kamu tak ada pun, tak dipandang langsung. Dan ketika itu kamu apa? Lam yakun syai'an. Kamu tak boleh ada nama langsung, tak ada sebut-sebut pun. Sama ada kamu mungkin hanya setitis air mani yang tak ada apa-apa nilai, dan sekarang kamu jadi manusia dan kamu disebut nama. Tiba-tiba kamu nak sombong. Itulah kita dulu. Boleh tak? Siapa yang bagi kita boleh disebut nama? Siapa yang bagi kita nama kita akhirnya disebut dan dimuliakan? Siapa? Mak kita ke? Ayah kita ke? Orang-orang sekeliling tu ke? Yang kita rasa sayang sangat ni? Siapa? Allah. Allah lah. Betul, Allah heran. Macam mana kamu boleh ingkar dengan aku? Jelas? Dulu kamu siapa? Kamu tak ada apa-apa pun. Amwatan. Okey? Ni satu bentuk teguran besar Allah untuk hamba dia, yang buat tak tahu dengan banyak perintah dia dalam Quran ni. Sambil lewa saja. Baik. Lalu Allah buat apa? Sambung terus surah ni. Lalu setelah kita tak ada lama wujud, Allah pilih, Allah letakkan kita ni, roh kita, Allah hidupkan kita. Fa'ahyakum. Ahyakum. Lalu dia menghidupkan kamu. Jadi ni fi'il madi. Amwatan ni isim dulu. Dah berlaku dah lepas. Dulu kan dah lepas. Jadi ni cerita bila? Sebelum ada. Sebelum kita ada. Ahyakum sekarang. Ini now. Sekarang madi telah berlaku, sekarang kita dah hidup. Jadi sekarang ni ayat ni memang relevan untuk kita yang baca sekarang. Jadi ayat memang khas untuk orang yang sekarang. Lalu dia sekarang ni telah hidupkan kamu, dan kamu memang sekarang sedang hidup. Ini kita. Ini tempat kita sekarang. Now Okey, summa. Kemudian. Jadi kemudian ni dengan fa ni beza sikit. Ini maknanya masa dia drastik je. Tiba-tiba kita dah hidup. Kita sedar tak bila-bila? Allah pilih bila? Tak tahu. Tiba-tiba kita dah hidup dan dah membesar sekarang. Kita pun tak sedar. Laju je, cepat. Fa. Summa ni lambat sikit dan tak boleh jangka. Kemudian yumi tu, ini fi'il mudhari'. Mudhari' maknanya benda yang belum jadi lagi dan akan jadi. Jadi kemudian dia akan matikan kamu. Bila? Tak tahu. Kemudian tak boleh jangka, tapi benda ni akan datang.
Okey, kemudian dia akan matikan kamu. Summa, kemudian yuhyikum, sama juga ni juga fi'il madi. Selepas kamu mati nanti, kemudian lagi lama kamu tak boleh tahu bila, berapa orang yang dah mati, berapa ramai yang dah mati dan belum lagi bangkit-bangkit. Tengah menunggu dalam barzah tu untuk dibangkitkan. Sama ada dia menunggu dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan bahaya, kita pun tak tahu. Mungkin umur dia dalam tu, dalam alam mati dia ni jauh lebih lama daripada umur dia hidup. Kalaupun dia hidup 1000 tahun, mungkin dia dah dalam tu berapa lama? Beratus ribu tahun dah. Belum bangkit-bangkit lagi. Maknanya rupanya yang duk pulun kerja ni dengan rumah yang kita nak persiapkan nanti, mana yang lebih lama? Baru masuk kubur tu, belum ke akhirat lagi. Pun dah jauh lebih lama daripada dunia. Jadi tiba-tiba manusia duk apa? Lupa rezeki dalam kubur dia yang lebih patut dicari daripada rezeki kat dunia yang sepatutnya apa? Dia tak payah pening sangat. Kat kubur tu kita nak rezeki yang kekal sampai kita bangkit dalam keadaan bahagia tu. Kubur ada rezeki lagi tak? Ada orang mati syahid kan lah kata. Jangan kamu sangka mereka mati. Mereka apa dia? Inda rabbihim yurzakun. Surah 3 ayat 1 69. Wala taqul liman yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka hidup dekat sisi Tuhan dia dan mereka direzekikan lagi. Rezeki mereka lebih hebat daripada sekarang. Tapi manusia lupa, dia duk fikir macam mana ni rezeki sekarang lebih bimbang. Dia lupa, rezeki sekarang ni dia akan hilang macam tu je. Rezeki yang menanti dia untuk dia supaya selamat kat kubur tu nanti, dia lupa nak siapkan. Jadi ini satu peringatan. Jadi Allah kata apa? Kemudian dia akan hidupkan kamu tak tahu bila lagi. Ini masa hari kebangkitan. Jadi ini barzakh. Ini alam barzakh. Ini dunia. Ini sebelum wujud alam roh. Dan ini alam apa? Kebangkitan hari kiamat. Yaum hari kiamat. Inilah fasa hidup kita ni. Ini semua fasa hidup. Surah berapa ni? 2 ayat 28. Dan akhir sekali sampai sini. Kemudian fasa kelima. Apa dia? Ilaina turja'un. Ilaihi turja'un. Kepada Allah ini. Apa? Allah ni balik. Macam mana? Jadi Allah heran. Macam mana kamu boleh engkar? Tengok pusingan hidup kamu. Kamu ke aku juga akhirnya. Sama ada kamu kat mana? Kembali untuk dapat nikmat syurga. Atau kembali untuk azab neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ini jelah kitaran hidup kita. Simple je. Ada berapa fasa? Kuntum amwatan alam roh. Sebelum kita wujud. Bila kita wujud, ahyaku dunia. Hari ni. Ni nak cerita ni. Kemudian kita mati, kita duduk kat mana? Alam barzakh. Kemudian nanti kita bangkit kat mana? Hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti. Apa maksud hari kiamat? Kataan kiamah kita selalu sebut. Kalau kita kata qiyam tanpa ta marbutah maknanya apa? Kita kata qiyamul lail maknanya berdiri malam, hari kan? Tapi kita diri je sentiasa ke? Kita duduk juga letih baca Quran pula. Tadi lepas tu rajin solat balik kan? Qiyamul lail, bangun malam kan? Okey. Tapi bila sebut qiyamah dengan ta ni, ini ada mubalaghah, maknanya berdiri yang melampau-lampau berdirinya. Maknanya apa? Memang tak ada peluang nak buat apa pun. Diri selagi tak dibenarkan tak akan dapat duduk. Dirilah macam mana pun. Kamu dengan muka kamu pun kamu kena berdiri sampai berpeluh-peluh, sampai tersesi, sampai menangis, sampai hilang air mata. Dirilah kamu. Sebab apa? Dulu kita boleh ngelat kat dunia, kan? Orang perhimpunan kat sekolah pun ngelat duduk belakang, duduk. Tak, ni hari kiamat. Kamu bukan bahkan nak berdiri je, kamu tak boleh suka-suka. Cakap pun tak boleh suka-suka. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Tak boleh siapa pun cakap melainkan bila Allah kata, okey cakap, baru cakap. Bayangkan nak cakap pun tak boleh. Agak-agak nak duduk suka-suka boleh tak? Memang tak boleh. Na'udzubillah. Ini mengerikan hari ni. Tapi buat, tentu Allah hairan. Macam mana kamu boleh buat tak tahu tentang aku, yang aku cerita tentang inilah kehidupan kamu yang bakal kamu lalui sampai sini. Boleh?
Jadi ni ayat dia Allah cerita. Sebab itulah bila kita faham macam ni, jadi sekarang soalan dia, mana dulu? Hidup ke mati dulu? Mati dulu. Dan itu satu perkara. Maknanya rupanya kita dulu tak ada. Kita mati dan kita hidup dan kemudian kita akan mati dan kemudian last sekali dunia ni berakhir dengan kematian ke sebenarnya, atau sebenarnya dunia berakhir dengan kehidupan? Sebab falsafah orang kafir, dunia berakhir dengan kematian, lepas tu habis. Lepas mati habis. Terbalik. Sebenarnya lepas mati tak habis. Kita akan bangkit sama ada bahagia atau celaka. Dan tak akan mati-mati lagi dah masa ni. Habis. Celaka sampai bila-bila celaka. Na'udzubillah. Jadi kena ubah mindset betul-betul ni. Kehidupan kamu bukannya bermula daripada hidup kemudian mati. Tak. Mati dulu, kamu hidup, kemudian mati dan kemudian akhirnya hidup sama ada bahagia atau na'udzubillah. Bahaya. Jadi rupanya mana yang kena banyak prepare? Yang ni. Kat sini. Okey. Jadi satu, tu poin pertama, maknanya mati dulu baru hidup. Dan ending of the story of life kita rupanya mati ke hidup? Hidup. Hidup. Sama ada kat sini atau kat sini. Gambaran hidup kat sini apa? La yamutu fiha wala yahya. Macam tak hidup, macam tak mati. Dua-dua tak. Tak ada nikmat apa-apa. Kan? Okey. Itu pertama. Yang kedua, kenapa maut dulu baru hidup? Soalan pertama tadi kan, soalan dia kenapa maut dulu baru hidup? Soalan kita fikir hidup dulu baru mati kan? Tak Mati dulu baru hidup. Dan ending hidup kita rupanya memang hidup. Jadi sekarang kita berusaha untuk dapat rezeki sebenar untuk hidup kat mana? Kita ni cari rezeki. Nampak rezeki kat sini. Tapi rezeki kat sini kalau dapat untuk kita mati nanti, akhirnya kita tinggal. Jadi rezeki kehidupan mana yang kita nak biar ada? Hidupan terakhir lah. Itu di akhirat nanti. Ramai orang lupa nak cari rezeki ni. Macam mana cara cari rezeki ni? Apa mata wang dia? Iman dan amal soleh. Macam mana cari rezeki hidup yang pertama ni? Kat sekarang macam ni. Ini siapa nak rumah besar, ada duit banyak boleh lah. Dapatlah rumah besar. Betul? Ada kroni banyak, dapatlah kaya. Ya. Tapi ingat, untuk hidup yang kat sini, mata wang dia bukan lagi macam hidup kat sini. Mata wang hidup kat sini apa dia? Iman dan amal soleh. Tak ada ni, sorry, tak ada apa-apa dah. Ramai yang lupa untuk siap kat sini. Dia sibuk fikir macam mana rezeki ni, dia rasa susah hati kan. Dia lupa nak susah hati kat sini. Akhirnya tiba-tiba dia pun mati. Habislah dia. Terkuncilah dia ke alam ni. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak. Jadi rupa-rupanya Allah nak kata lagi, kenapa Allah kata mati dulu baru hidup? Yang kedua, faedah dia apa? Tadi faedah pertama, rupanya kita memang mati dulu. Dan kita akan berakhir dengan kehidupan. Okey? Faedah kedua? Faedah kedua ialah Allah nak suruh kita banyak fikir sekarang ni. Apa yang lebih patut kita fikir? Fikir macam mana nak hidup cari makan ke? Ataupun fikir macam mana saya nak sedia untuk mati? Mana yang lebih penting? Ramai orang duk terfikir anak dia kerja, nanti macam mana nak hidup, nak cari makan kan? Rupanya lupa nak suruh. Yang mana lebih penting Allah kata? Sebenarnya yang lebih penting untuk kita fikirkan dan fikir mendalam dan sibukkan adalah macam mana kita nak mati nanti. Yang ni pun lupa. Itu nama dia apa? Mu'awwalun wa akhir. Allah bukan saja letak ni depan ni belakang dalam Quran. Depan sebab ini lebih utama. Itu juga faedah pada ayat ni. Jelas? Boleh macam tu? Itulah dia. Jadi surah Al-Mulk ni simple je ayat ni je. Tapi banyak faedah tak dapat. Banyak baru 1, 2, 3, 4, 5 kalimah je. Kalau kita baca betul-betul, itulah dia. Okey, pertama hakikat hidup kita bermula daripada kematian. Kemudian kita akan hidup. Berapa kali kita mati? 2 kali. Berapa kali kita akan hidup? 2 kali. Hidup pertama sebagai apa? Ujian. Hidup kedua sebagai apa? Balasan. Okey. Yang kedua, apa faedah mati dulu baru hidup? Yang kedua, menunjukkan apa dia? Pentingnya memikirkan soal nak mati berbanding fikir sangat soal macam mana nak hidup. Pentingnya memikirkan persiapan untuk mati lebih besar daripada memikirkan macam mana nak terus hidup. Clear? Faham? Itu yang kedua. Jadi Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Dan satu lagi menunjukkan apa? Kematian merupakan
dan kehidupan adalah makhluk yang Allah cipta. Satu lagi, last. Kematian adalah makhluk. Allah cipta dia. Kehidupan juga Allah cipta dia. Dan ia bahagian daripada kita sekarang. Di akhirat nanti, makhluk yang namanya kematian akan disembelih. Dalam hadis Sahih Bukhari ada. Okey, sampailah bila ketika mana semua dah masuk syurga, semua ahli neraka dah masuk neraka, akan ada satu persembahan yang Allah buat. Pada semua penghuni syurga dan neraka, semua akan saksikan. Apa dia? Allah pun bawa seekor yang kibas, berupa kibas. Kambing yang bertanduk. Lalu Allah pun tanya kepada penghuni syurga, tahu tak apa ni? Semua tahu. Atas ilmu yang Allah berikan, semua tahu. Ini adalah kematian. Allah tanya pula pada penghuni neraka, tahu tak kamu apa ni? Ini adalah kematian. Lalu Allah buat apa kat kematian ni? Allah pun sembelih kematian dulu dan kematian telah hilang. Jadi apa berlaku pada penghuni syurga? Penghuni syurga gembira, seronok. Sebab apa? Tak ada lagi yang boleh memutuskan dia punya nikmat. Sebab mati dah tak ada. Sebab dulu masa dia hidup, yang putuskan nikmat kita apa? Matilah. Dan ketika itu penghuni syurga seronok sebab apa? Dia boleh enjoy sampai bila-bila dah. Apa berlaku pula penghuni neraka bila nampak benda ni? Meraung-raung penghuni neraka sebab apa? Habislah kami. Sampai mati, sampai bila-bila kami diseksa. Sebab kami diseksa, kami tak mati-mati. Ngeri tak sebenarnya? Hadis ni ngeri dan bahagia, dua-dua. Kalau kita beriman, kita syukur. Jadi itulah dia, kematian adalah makhluk yang Allah cipta dan akan dihapuskan bila? Saat hari terakhir ni, sampai sini nanti habis. Di penghuni syurga lihat keadaan tu, dia seronok sebab dapat nikmat yang kekal. Dan penghuni neraka bila tengok keadaan tersebut, dia sangat meraung-raung, menjerit-jerit. Kenapa? Sebab dia harapkan dalam neraka ni apa? Penghuni neraka harapkan apa dalam neraka? Dia harapkan, dia sampai dia minta, wahai Malik, dalam surah apa? Ya Malik, wahai malaikat Malik, tolong bagi tahu Tuhan ni apa? Hapuskan je lah kami ni. Tak boleh hapus dia, kita tolonglah jadikan kami tanah je cukuplah. Biar kami tak ada apa. Biar azab kami sampai kami hancur macam tu je. Sebab pun tak tahan dapat azab. Tapi rupa-rupanya tak boleh nak mati-mati dah. Sakit sampailah bila-bila, na'udzubillah. Inilah kesengsaraan di hari akhirat ni. Sebab itu faedah dekat sini, pentingnya kita apa? Memikirkan kematian berbanding kehidupan ni. Sebab itu Nabi kata apa? Dalam hadis, ini hadis Nabi kata, inilah orang yang bijaksana. Jadi ayat ni nak suruh kita jadi bijaksana. Nabi kata dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Inilah orang yang bijaksana yang Nabi puji. Cuba kita baca. Al-kayyisu. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Apa maksud al-kayyis? Kayyis ni orang yang cerdik, yang bijak. Jadi orang yang paling cerdik, yang paling bijak itu ialah orang yang dana nafsahu, sentiasa menghisap diri dia sendiri, dan wa amila, sibuk bekerja. Amil ni, amal ni bekerja. Lima, untuk apa? Ba'dal maut, persiapan setelah mati dia. Dia sibuk buat kerja untuk ini. Bukan bermakna ditinggal dunia, tak. Dicari itu untuk tujuan apa? Mengharapkan persiapan mati dia bertambah baik. Dunia sebagai bekalan untuk capai tujuan selepas mati. Itulah orang yang bijak sana. Jadi Allah cipta kematian dan kehidupan. Apa tujuan dia? Sambung liyabluwakum. Jadi kat sini ada 3 kalimah. Ada 3 kalimah. Li makna dia apa? Li makna dia supaya.
Sifat nak beli. Di li ni makna dia supaya. Jadi li ni nama dia, lam ni ta'lil. Motif. Banyak dalam Quran macam lam macam ni, jumpa je lam baris bawah. Ini fi'il mudhari' nama dia. Ini fi'il mudhari'. Lam baris bawah, lepas tu ada fi'il mudhari' baris fathah macam ni. Lam ni maknanya objektif. Allah buat mesti ada objektif. Orang bijak dia buat satu, tak ada objektif ke ada objektif? Dia buat, saya pun tak tahu tujuan saya buat apa. Itu tanda kebodohan. Kebijaksanaan apa dia? Dia buat mesti jelas tujuan apa. Allah yang maha bijaksana mestilah apa? Jelas perancangannya untuk apa. Jadi Allah ni buat semua ni, tadi pasal kita ni, apa dia? Li ni supaya ataupun bertujuan semata-mata untuk apa? Tak ada tujuan lain. Supaya ataupun bertujuan, motifnya, utamanya apa dia? Ia berluar apa? Dia hendak menguji. Inilah motif utama Allah. Dia nak uji. Jadi kita ingatlah, Allah bagi kita rezeki. Kita ingat motif Allah, apa dia? Dia nak uji. Allah bagi kita sakit, ingat motif Allah. Dia nak uji. Tak ada benda lain melainkan dia nak uji je. Jangan perasan macam ramai orang dia perasan. Cuba buka surah 89. Bila dia dapat nikmat, dia perasan, dia lupa dah yang dia sedang diuji. Dalam surah 87 surah Al-A'la. Al-A'la rasanya. Al-A'la ayat 15. Dan Al-A'la silap. Betul, 89 ayat 15. 89 ayat 15. Ni dua golongan yang tak faham motif ni. Tak nampak ayat ni. Surah 18 ayat 15 hingga 16. 80. Tadi saya bagi surah apa tadi ni? Ingat dah. Ayat fatakfuruna billahi wa kuntum. Lepas tu kita masuk surah 76 kan? Ayat 1. Ni surah 89 ayat 15 hingga 16. Okey. Apa ayat dia? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Betul. Maka adapun manusia ni, azan ni. Teruskan Sikit. Okey, fa ammal insan apa tu? Maka adapun manusia ni, kecenderungan manusia ni iza mabtala. Tengok Allah mula jelaskan mabtala buat apa? Mabtala. Daripada perkataan ni lah. Ni perkataan bala. Ataupun ni juga kata ibtilaan. Ibtila, bala ni apa? Ujian. Ini semua daripada kalimah yang sama. Jadi adapun manusia ni sikap dia, kebiasaannya cenderung dia apa dah? Apabila Tuhan dia mabtalahu, Tuhan dia uji dia dengan apa? Dengan cara apa Allah uji? Akramahu. Allah muliakan dia. Allah uji dengan Allah muliakan dia. Dan wa na'amahu, dan Allah tambah dia nikmat. Orang lain tak dapat, dia dapat. Lalu dia kata apa? Fayaqulu rabbi akraman. Dia mula jadi perasan. Dia lupa dia tu diuji. Dia perasan apa? Tuhanku angkat aku, muliakan aku. Dia perasan macam dia beruntung baik pula. Tak. Itu pertama. Okey, itu manusia jenis pertama. Yang jenis kedua, wa amma, adapun sebahagian lagi yang lain, iza mabtalahu, bila Tuhan dia uji dia juga. Dua-dua uji. Kemudian faqadara alaihi rizqahu, lalu dia sempitkan rezeki dia, dia buat jadi susah, buat ni tak kena, buat ni tak dapat. Faqadara alaihi rizqahu, lalu apa dia pula? Dia apa tanggapan dia pula? Fayaqulu rabbi
Dia kata Tuhanku tak sayang aku. Tuhanku hinakan aku. Dia maknanya kedua-dua ni jenis apa? Satu kufur nikmat, satu lagi juga apa dia? Menyalahkan takdir. Tak puas hati dengan ketentuan Allah juga. Dua-dua masalah. Jadi sedangkan susah ujian, senang pun ujian, tak ada perbezaannya. Jadi Allah sekarang apa? Dunia ni hanyalah ujian. Jadi tujuan Allah cipta kematian dan kehidupan dan fasa hidup kita rupanya apa? Untuk uji kita, untuk uji kamu, ayyukum liyabluwakum, untuk dia menguji kamu. Sebab itu Allah sebut manusia tak akan semudah-mudah boleh dakwa dia masuk syurga, dia beriman. Allah sebut dalam surah 29 ayat 1 hingga 3. Kat surah 29 1 hingga 3. Sikit lagi guys. Apa ayat dia? Surah mula dengan surah 29 Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Ahasiban nas, adakah ramai manusia disangka ayyutraku, dia hanya dibiar saja untuk apa? Ayyakulu, untuk cakap amanna, kami beriman. Kami beriman. Tanya dia beriman tak dengan Quran? Beriman. Beriman tak dengan akhirat? Beriman. Adakah dia boleh dibiar cakap macam tu je? Wahum la yuftanun, sedangkan dia belum lagi diuji Allah. Betul ke dia beriman dengan Quran? Apa patut dia buat kalau bukti dia beriman dengan Quran? Betul ke dia beriman dengan akhirat? Apakah tindakan dia bukti yang memang dia cakap tu bukan cakap kosong tapi dia buat? Apa bukti? Itu Allah kata ahasiban nas. Tapi maknanya menunjukkan apa? Memang ramai orang sangka macam tu. Memang manusia tadi sangka macam tadilah. Dia diuji, kecenderungan dia apa? Dia perasan. Kan? Bila dia bagi nikmat, dia rasa dia boleh buat apa saja. Sedangkan dia sedang diuji oleh Allah. Dan Allah kata apa? Adakah manusia sangka macam tu? Nak iman ni hanya cakap-cakap je tapi tak buat apa-apa, tak bertindak apa-apa? Tak boleh. Allah kata apa? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sedangkan kami sungguh-sungguh telah uji orang yang sebelum mereka dengan ujian yang sangat-sangat hebat. Siapa? Orang yang ni mendukung, yang bawa gagasan yang Allah bawa dalam Quran ni. Siapa? Para nabi, para sahabat. Tengok macam mana mereka berjuang dan benar-benar bukti mereka nakkan rahmat Allah tu. Jadi walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannal ladzina sadaqu, supaya apa? Allah benar-benar tahu jelas siapakah orang yang hanya bukan cakap tapi benar-benar beriman, wala ya'lamannal kadhibin, dan siapakah yang sebenarnya hanya cakap tapi dia dusta. Bukti dia apa? Jadi Allah uji apa untuk dihasilkan apa? Ayyukum ahsanu amala. Inilah bukti dia. Ahsanu amalan. Bukan cakap tapi amal. Jadi iman tak boleh dibukti hanya dengan cakap-cakap, tapi dengan buat kerja-kerja yang besar yang disarankan dalam kitab iman kita, iaitu Quran. Jadi macam mana jalan dia nak dapat ahsanu amalan? Inilah tujuan dunia ni. Jadi dia cipta mati dan hidup, fasa ni semua supaya kita celik dan tahu, dan kita prepare untuk apa? Supaya dia uji kita, siapakah dari kamu yang terbaik
dari sudut amalan dia. Yang terbaik dari sudut amalan. Ada tak ahsanu qaulan? Tak. Ada tak ahsanu malan? Ada? Yang terbaik dari sudut harta. Kenapa tak jadi macam ni? Ramai orang nak terbaik harta, Allah tak pandang langsung yang tu. Yang terbaik dari sudut apa dia? Anak apa? Auladan. Ada tak? Waladan. Tak ada. Semua nak bangga dengan anak-anak yang hebat di dunia ni, Allah pun tak pandang juga. Yang terbaik dari sudut pandai cakap, qaulan. Ni, ini pun saya pun kena sedar kan ni. Pandai cakap je kat depan ni. Sama juga, kena je. Apa Allah nak tengok? Amalan. Tak sebut lain pun. Ramai orang duk kejar malan sebab nak dapat harta terbaik. Allah tak pandang langsung. Allah tak tengok pun. Dunia ni diuji bukan untuk dapatkan harta terbaik. Tak. Untuk dapat amalan yang terbaik. Untuk aku kira nanti. Jelas ni. Dan Allah kata, Wahuwal Azizul Ghafur. Wahuwal Aziz. Kenapa Allah tutup dengan nama ni? Al-Ghafur. Pertama ni Aziz menunjukkan apa? Maha perkasa. Allah boleh apa? Kalau kamu tak nak buat ni semua, aku boleh siksa kamu, Allah boleh pilih, Allah boleh hancurkan kita. Dan kalau kamu banyak dosa, kamu masih ada harapan selagi belum mati ni apa? Aku Maha Pengampun. Jadi ini seimbanglah. Jadi inilah tujuan Allah cipta hidup dan mati dan dunia ni, untuk tengok siapakah dari kalangan kita yang terbaik dari sudut apa? Bukan harta, bukan anak-anak, bukan ucapan-ucapan kosong, bukan benda-benda lain, melainkan satu je. Apa dia? Amalan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah yang Maha Perkasa untuk boleh siksa hamba dia, ataupun Maha Pengampun, Allah boleh ampunkan hamba dia dan boleh masukkan dalam syurga. Itulah ayat yang keberapa ni? Kedua surah Al-Mulk. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada perkongsian pada malam ni. Yaqulu qauli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Jadi kita berhenti untuk bulan ni kan. Kita mudah-mudahan semua bersedialah untuk kita fokus pada bulan Ramadan dengan teruslah dengan Quran. Kenapa kemuliaan Ramadan itu? Kerana sebab yang utama adalah penurunan Al-Quran. Dan mulianya juga satu malam pada bulan Ramadan juga adalah asbab penurunan Al-Quran juga. Jadi mudah-mudahan kita mengisi masa kita sebanyak-banyaknya dengan Quran. Kita cuba buang gangguan-gangguan yang ada. Kalau biasanya kita cenderungkan, saya memang tak boleh lah WhatsApp, Facebook ni, buang je dalam handphone tu. Buanglah. Betul, kadang-kadang kita lemah kat situ, buang aja. Tinggalkan dulu. Kalau dia tak ganggu kita punya hubungan lah kan. Ini nanti nak kontak pun susah, lain cerita lah. Tapi maknanya benda-benda macam tu cuba kita tinggalkan. Untuk apa? Bersiaplah kita ni pada bulan Syahrul Quran. Bulan Quran ni, pulunlah banyak-banyak untuk kita bersama-sama dengan kalam Allah ni yang mulia ni. InsyaAllah. Jadi saya juga ada buat kelas 20 hari Ramadan di Masjid Ridwaniyah, Dewan. Masjid lah. Jam 9 pagi sampai pukul 10.30 pagi. Surah dia, surah Fusilat, kita khatam surah tu lah. Tapi lain lah, bukan macam ni. Kita adalah detail lagi sikit. Ada slide, ada nota dan sebagainya. Ada buku kerja dia. Untuk siapa nak, boleh daftar lah lagi. Ada baki beberapa hari lagi. Kita akan mula 1 Ramadan hingga 20 Ramadan di Masjid Ridwaniyah. Jam 9 pagi sampai 10.30 pagi saja. Tadabbur dan juga mencungkir rahsia kalimah dalam surah Al-Fusilat. Surah Fusilat. Surah dalam salah satu surah dalam Quran. Okey, sampai sini dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.